Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke platform luah. Kepada sesiapa yang baru sampai channel ni, aku ada buat luahan perasaan ataupun luahan hati korang. Tak kisah cerita sedih ke, cerita best ke, korang boleh cerita dekat tempat luahan ni. So macam biasa aku nak baca luahan hati korang. Jom tengok. Oh, kali ni pendek dia punya luahan. Okay, jom kita start. Seriously, aku benci kau. Dasar jantan tak guna. Haha, gurau-gurau. Ni serius. Kenapa dalam apa yang kita buat, mesti akan ada manusia yang tak puas hati dengan perbuatan kita tu. Ada je niat untuk jatuhkan kita. Padahal kita just buat apa yang patut je. Tapi kenapa dia mesti tak puas hati dengan kita? Padahal kita tak kacau life dia pun. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Tapi kenapa dia mesti ambil tahu hal aku? Tanda soal, tanda soal. Okey, aku boleh kata sebenarnya kat sini aku nampak macam dia lebih kepada dengki lah kan. Apa yang kau buat, dia tak puas hati kan. Okey, untuk pengetahuan korang, perasaan hasad dengki ni semuanya bermula daripada mata. Daripada mata tu lah, mungkin individu tu rasa tak senang tengok kau. Mungkin lagi senang daripada dia ataupun lebih baik daripada dia. Maka dari situ dia macam muncul lah perasaan untuk macam mana ni, orang tu lagi baik daripada aku ataupun orang tu lagi better daripada aku. So kat situ dia dah ada perasaan dengki dia. Ada ciri-ciri dia yang kita boleh nampak. Mungkin dia dah lama tak jumpa kau, tapi bila jumpa kau dia tanya macam-macam. Tapi dalam masa yang sama dia pelekehkan kau. Tu pun salah satu orang yang kita boleh kata dengki jugalah. Ataupun ada juga certain orang, dia tanya macam-macam mungkin sebab dia nak berkawan. Dan bila dia tanya ataupun dia pelekehkan kau, sebenarnya dia nak bergurau. Dan gurau dia secara kasar lah ataupun secara sindir. So orang yang dengki ni, dia kan tak suka tengok kau senang. Sebenarnya dia ada penyakit. Penyakit tu penyakit tekanan. Penyakit tekanan tu ada dalam diri individu tu. Mungkin lah kita pun semua ada perasaan dengki juga. Tapi kita tak nak perasaan dengki tu melebih-lebih tau. Jadi mungkin dekat dia tu yang tak puas hati dengan kau, mungkin dah level tinggi sikit, level 100 punya dengki. So dia pun apa yang kau buat, apa yang kau ni, semua dia tak puas hati. Ada je benda yang dia rasa tak kena, dia cuba jatuhkan kau. Lagi-lagi orang yang gila pangkat ataupun orang yang gila kuasa, bila level dia lagi tinggi daripada engkau dan engkau level rendah daripada dia, untuk berikan teguran tu amat-amatlah susah untuk dia terima. Aku ada baca satu artikel tapi berkaitan dengan agama sedikit. Dalam surah An-Nisa ayat 32 telah mengingatkan yang bermaksud agar kita tidak bercita-cita buruk dan berharap-harap apa yang ada pada orang lain itu musnah. Jadi dekat sini ayat tu tekankan bahawa kita tak boleh ada sifat dengki tu. Dan kita boleh tahu ada juga musuh dalam selimut yang suka baik dengan kita tapi sebenarnya nak take advantage dengan kita. Ada satu cerita ni aku nak petik daripada Harian Metro. Dia punya tajuk ialah Bunuh Zuriat Kerana Dengki. Seorang bapa membunuh sebelum membakar mayat anak perempuannya yang berusia 21 bulan kerana cemburu dengan perhatian yang diterima mangsa yang baru pulih daripada kanser mata. Nama dia Ryan Lawrence, umur 25. Masih lagi muda. Dia mengaku dia pukul anak dia, Maddox nama anak dia, dengan kayu baseball sebelum membakar mayat mangsa di dalam longkang selama 3 jam pada 20 Februari lalu. Dia kemudian menyingkat mangsa dengan batu sebelum mencampakkannya ke dalam sebuah tasik di Syracuse. Untuk pengetahuan korang, Syracuse ni dekat New York. Isterinya Morgan memberitahu polis Lawrence sepatutnya menjemputnya pulang daripada kerja, tetapi sebaliknya meninggalkan kereta dengan kunci di dalamnya di tempat letak kenderaan. So apabila sampai kat rumah, Morgan iaitu isteri dia menemui satu nota yang beritahu kemungkinan Lawrence mencederakan Maddox dan dirinya sendiri. Morgan tak fikir panjang, dia terus hubungi polis yang segera melancarkan operasi bagi mengesan kanak-kanak berkenaan. Polis kemudian berjaya menjejak Lawrence yang suami tadi sebelum menahannya di Baldwinsville. Ketika disoal siasat, Lawrence mengaku membunuh anaknya sebelum membawa polis ke lokasi dia membuang mayat mangsa. Mayat Maddox akhirnya ditemui oleh pasukan penyelam polis kira-kira 36 jam selepas kanak-kanak itu dilaporkan hilang. Pendakwa raya daerah Bill Fitzpatrick berkata, berdasarkan keterangan Lawrence menunjukkan lelaki terbabit cemburu dengan perhatian yang diterima oleh anaknya berbanding dirinya sendiri, dan berkemungkinan Lawrence ni akan berdepan dengan hukuman di penjara minimum 25 tahun. Tapi logiknya dekat sini, sifat apa yang dia ada sekarang ni? Sebenarnya sifat dengki. Jadi apa yang aku nak tekankan sebenarnya, sifat dengki ni daripada korang yang korang tak sedar yang korang ada sekarang ni.
dia akan bermula dengan dengki dengan kawan-kawan semua. Tapi sifat ni ialah sifat yang berpenyakit. Jadi sifat ni akan ada sentiasa dalam diri korang. Dan bila korang tak dapat kawal dan korang kalah aja dengan sifat dengki, korang dengki dengan orang ni, korang dengki dengan orang tu. Jadi sifat ni secara tak terkawal boleh jadi macam ni. Dia dengki dengan anak dia sendiri. Faham tak macam mana? Dia dengki dengan anak dia sendiri. Wow. Dengki dengan anak sendiri Bagi aku benda tu tak logik. Dan mungkin dekat sini kasih sayang isteri dia tu dah berpaling kepada anak dia tau, yang baru sembuh daripada kanser mata. Mungkin isteri dia bagi perhatian dekat anak ni, tapi dalam masa yang sama lelaki tu rasa sangat-sangat cemburu ataupun dengki. Tapi persoalannya itu anak dia. Apa salah nak dengki dengan anak dia? Jadi ada sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang dengki. Korang boleh check diri korang juga. Mungkin ada sikit lah, tapi kita boleh kawal lagi, tak apa. Untuk yang kawan kau tu, yang dengki tu, yang nak jatuhkan kau tu, tak apalah. Mungkin satu hari nanti dia akan buka mata sendiri apabila kena dekat diri dia balik. Ciri yang pertama ialah orang tu suka meniru apa yang kau buat. Bila kau buat benda, contoh satu perkara tu, dia pun nak tiru juga macam mana kau buat. Dia ada juga orang yang jadikan kau sumber inspirasi. Dan ada juga orang yang dengki dengan kau dan dia cuba untuk lagi better daripada kau. Ciri yang kedua, bermuka dua ataupun kita panggil muka dua talam. Ada setengah orang yang suka cakap depan-depan, cakap lepas, dan kita rasa benda tu dia dengki dengan kita. Padahal dia sebenarnya suka bergurau yang kasar lah. Dan ada yang depan kita dia baik, tapi belakang kita sebenarnya dia mengutuk kita ke. Ada orang macam tu lah. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang dengki ni, bila kau sukses ataupun kau berjaya je, dia rasa dengki dan suka pelekeh dengan kau. Dan nombor 4, orang yang dengki ni, bila kau buat salah kecil, dia perbesar-besarkan kesalahan tu. Padahal salah kau kecil je. Kalau bincang-bincang boleh habis, tapi dia punya dengki tu sebab dia sonok bila tengok kau susah. Jadi apa yang aku nak simpulkan, orang yang bersifat dengki ni mungkin kita pernah buat silap pada dia. Dan kita secara tak sedar kita ada timbulkan perasaan marah dia. Dan dia pun tak suka pada kita. Tapi yang dia tak suka tu dia pendam. Dan lama-lama timbullah rasa dengki tu. Mungkin salah satu cara cuba kita minta maaf ataupun kita pergi tanya dia secara terus terang. Tapi kita janganlah tanya dekat tempat terbuka yang ramai orang. Kita just pergi dekat dia, tanya antara dia dan kau je. Apa yang buatkan dia rasa tak selesa dengan kau. Cuba kau minta maaf. Sebab setiap orang ada lembut hati dia. Dan perkara yang paling penting, kita dalam satu perkara ataupun orang yang ada sifat dengki ni, kawan kau tu ke, siapa-siapa yang ada sifat dengki, kita kena ada perasaan ikhlas. Ikhlas tu bila kau tengok seseorang tu berjaya, cuba ikhlaskan hati kau. Mungkin tu rezeki masing-masing. Itu hari ni mungkin rezeki dia, esok lusa mungkin rezeki kau. Dan kita ada satu kelebihan. Mungkin kita tak dapat sekarang. Apa yang kita perlu buat? Kita cuba doa. Mungkin doa kita tu taklah makbul dalam masa yang terdekat. Mungkin 20 tahun akan datang baru makbul. Aku ada tertarik dengan satu ayat ni. Ikhlas itu umpama semut hitam atas batu hitam pada waktu malam. Okay guys, aku rasa sampai situ je cerita untuk hari ni. Macam biasa, aku suka dengar luahan hati korang. Kalau korang ada benda cerita yang menarik, tolonglah share. Mungkin kawan-kawan dekat luar sana pun suka tau dengar cerita-cerita yang mungkin tak pernah masuk akal. Tapi aku nak terima kasih kepada orang yang buat confess kat aku. Aku ada banyak cerita yang aku rasa macam tak masuk akal, tapi korang pernah kena. So aku tak sabar nak cerita kat korang. Jadi macam biasa, kalau korang ada apa-apa nak luar, korang boleh pergi dekat button description dekat bawah. Dan jangan lupa untuk like, share atau komen untuk naikkan semangat aku lagi untuk buat video ni. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang notification untuk korang sedar video aku. Do support me guys. Mungkin dalam support korang tu buat aku naik semangat lagi untuk buat video. Aku rasa tu je. Okay, bye. Salah gitu dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.